Halo, selamat petang semua kepada semua pelajar yang bakal menduduki SPM tahun ini. Kita masih lagi dalam situasi tidak menentu. Cabaran COVID-19 masih lagi belum redah, masih lagi mengganas. Nampaknya kita perlu teruskan perjuangan walaupun COVID-19 PKP sedang berlangsung, tetapi itu tidak menghalang kita untuk belajar ya. So hari ini Cikgu akan memberi perkongsian sedikit sebanyak tentang apresiasi dan teknik menjawab soalan Komsas, khususnya syair Bidasari yang terdapat dalam antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul. Ya, bersama saya, saksikan dan jangan ke mana-mana, tulis nota kalau dapat sambil Anda mendengar. Okey, ini ialah petikan tentang syair Bidasari. Ini ialah rangkap yang pertama. Okey, ini ialah rangkap yang kedua, rangkap yang ketiga, rangkap yang keempat. Kemudian ini adalah rangkap yang kelima. Kemudian yang ini rangkap yang keenam. Rangkap yang ketujuh. Dan rangkap yang ke-8. Ada 8 rangkap kesemuanya. Okey. Saya nak cuba dendangkan rangkap yang terakhir lah ya. Baginda pun sedang di hadap orang, mendengar gempar seperti perang. Bertitah baginda raja yang garang. Gampar ini apakah kurang? Gempar ini apakah kurang? Itu dia syair tentang Bidasari. Nah, adik-adik calon-calon SPM yang saya kasihi, bagaimana Anda memahami syair Bidasari? Apakah teknik, apakah cara yang Anda boleh lakukan? Dan hari ini saya berkongsi kepada Anda satu teknik, iaitu gunakan teknik mati peniran. Saya ulang balik, gunakan teknik mati peniran. Mati peniran, bukan mati apa ya, mati peniran. Apakah mati peniran? Okey, ma ialah maksud setiap rangkap. T ialah tema. Okey, T ialah tema. Persoalan. Ni nilai. Dan ran pula ialah pengajaran. Maksudnya, mati peniran ialah maksud setiap rangkap, tema, persoalan, nilai, dan pengajaran. Nah, rangkap yang pertama, penyair mengajak pembaca mendengar sebuah kisah yang berlaku di negeri Kembayat. Kisah tersebut dikarang oleh seorang fakir untuk dijadikan pengajaran dan perbandingan kepada pembaca. Itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua, negeri Kembayat diperintah oleh seorang sultan yang bijak. Baginda mempunyai rupa paras yang elok dan pekerti yang mulia. Baginda sentiasa melayani rakyat dan para ulama yang datang mendalami ilmu dalam bidang agama dengan adil. Itu maksud rangkap yang kedua ya. Maksud rangkap yang ketiga, rakyat begitu kagum akan baginda yang gagah perkasa. Baginda amat disenangi oleh rakyat kerana tidak pernah mendapat kesusahan semasa di bawah pemerintahan baginda. Namun, mereka tidak dapat menduga ketentuan yang berlaku pada masa akan datang. Ini maksud rangkap yang ketiga.
Maksud rangkap yang keempat, yang ini mudah dipahami. Baginda yang bijaksana itu telah berkawin. Selepas beberapa bulan, permaisuri pun hamil. Mudah faham kan? Mudah cerap kan ya adik? Okey, rangkap yang ketiga. Setelah beberapa tahun memerintah negara dengan aman sentosa, dugaan malapetaka datang melanda. Oleh sebab itu, Baginda terpaksa berundur dari istana ataupun meninggalkan istana. Okey, rangkap yang keenam. Pada suatu hari, muncul seekor burung raksasa terbang di ruang angkasa negeri Kembayat. Garuda itu melanggar negeri Kembayat sehingga menimbulkan huru-hara dan kemusnahan di negeri Kembayat. Wah, adik-adik bayangkan seekor burung raksasa. Macam dalam filem tu kan? Oh, bahaya. Okey, rangkap yang ketujuh, Garuda melakukan serangan dengan bunyi yang kuat. Seluruh negeri itu lari lintang pukang untuk menyelamatkan diri masing-masing. Okey, rangkap yang terakhir, rakyat jelata menghadap Sultan yang sedang bersemayam di singgasana. Keadaan di luar istana yang huru-hara menyebabkan raja bertitah dengan tegasnya dan bertanyakan perihal kejadian yang gempar itu. Nah, para pelajar perlu memahami maksud rangkap yang pertama sampai rangkap yang ke-8. Anda tidak ada cara lain. Anda kena faham, Anda kena tahu. Kalau boleh hafal maksud setiap rangkap tersebut. Okey, hal yang kedua yang Anda mesti kuasai ialah kena tahu apakah tema. Apakah tema syair ini? Temanya ialah mudah. Cabaran yang dihadapi oleh seorang raja ketika mentadbir negara. Okey, apakah huraiannya? Raja negeri Kembayat amat bijaksana dan cekap dalam mentadbir urus negara meskipun menghadapi cabaran sepanjang pemerintahan Baginda. Oh, macam sekarang ni lah. Sekarang ni negara kita Malaysia sedang menghadapi wabak COVID-19, coronavirus yang telah menyebabkan puluhan ribu rakyat kita telah dijangkiti. Ribuan yang disyaki mengidap coronavirus dan berlaku juga kematian. Dan ini yang sebenarnya memberikan cabaran kepada para pemimpin kita, kepada negara kita, dan impak yang sangat besar yang kita alami pada hari ini, yang mana kita tak dapat ke sekolah, kita masih berada di rumah. Itu sebabnya kenapa cikgu buat rakaman ini supaya memudahkan Anda belajar, ya. Okey, hal yang ketiga yang mesti Anda tahu ialah apakah persoalan dalam syair ini. Persoalan yang pertama ialah kasih sayang terhadap isteri. Contoh, Raja Negeri Kembayat amat menyayangi permaisuri Baginda yang sedang beberapa bulan hamil. Mudah untuk Anda ingat ya. Persoalan yang kedua, tanggungjawab semasa menjalankan tugas. Huraiannya, Raja Negeri Kembayat merupakan raja yang bertanggungjawab kerana Baginda mengambil peduli masalah yang menimpa negeri Baginda. Okey. Persoalan yang ketiga, persoalan ketaatan terhadap pemimpin ataupun pemerintah. Ya. Rakyat Negeri Kembayat yang taat sentiasa bersama-sama dengan Baginda ketika susah dan senang. Okey, persoalan yang seterusnya, keadilan dalam pemerintahan. Okay. Raja Negeri Kembayat menjalankan pemerintahan secara adil dan saksama. Baginda melayani pedagang dan ulama yang datang ke negeri Baginda dengan baik. Okey. Sekarang kita ke nilai. Nilai ini pun penting untuk dikuasai adik-adik. Sangat penting untuk Anda kuasai. Okey, nilai yang pertama ialah kebijaksanaan. Contoh, Raja Negeri Kembayat merupakan seorang raja yang bijak. Okey. Nilai yang kedua, kasih sayang. Raja Negeri Kembayat amat menyayangi permaisuri Baginda yang sedang beberapa bulan hamil. Okey, nilai yang ketiga, keadilan. Okey, contohnya Raja Negeri Kembayat menjalankan pemerintahan secara adil dan saksama. Baginda melayani pedagang dan ulama yang datang ke negeri Baginda dengan baik. Ini ialah nilai keadilan. Nilai yang keempat ialah nilai tanggungjawab. Raja Negeri Kembayat merupakan raja yang bertanggungjawab kerana Baginda mengambil peduli masalah yang menimpa negeri Baginda.
Nilai yang kelima iaitu nilai ketaatan. Okey, rakyat negeri Kembayat yang taat sentiasa bersama-sama dengan baginda ketika susah dan senang. Okey. Hal yang terakhir untuk komponen sastra yang anda kena faham ialah apakah pengajaran berdasarkan syair bidasarih. Pengajaran yang pertama, kita sebagai pemerintah mestilah memerintah negara dengan bijaksana. Contohnya di sini adik-adik, Raja Negeri Kembayat merupakan seorang raja yang bijaksana, pintar dan bijaksana. Yang kedua, kita mestilah menyayangi pasangan kita. Contoh, Raja Negeri Kembayat amat menyayangi permaisuri baginda yang sedang beberapa bulan hamil. Kalau anda lihat ke sini, contoh yang saya berikan ini semuanya sama. Termasuk persoalan, nilai, pengajaran, contoh tu sama. Cuma kita hanya perlu beza bagaimana anda menggunakan persoalan, bagaimana anda menjawab nilai, dan bagaimana anda menjawab tentang pengajaran. Itu yang bezanya. Okey, seterusnya pengajaran yang lain ialah raja mestilah adil memerintah sesebuah negara. Raja Negeri Kembayat menjalankan pemerintahan secara adil dan saksama. Baginda melayani pedagang dan ulama yang datang ke negeri baginda dengan baik. Sama juga kan contohnya? Sama juga. Cuma di situ yang saya nak tukar ialah bahagian pernyataan pengajaran. Itu sahaja. Dan yang terakhir ialah raja hendaklah bertanggungjawab dalam segala hal. Okey, contohnya di sini, Raja Negeri Kembayat merupakan raja yang bertanggungjawab kerana baginda mengambil peduli masalah yang menimpa negeri baginda. Oh, ada lagi yang terakhir. Kita mestilah taat kepada pemerintah. Contoh, rakyat negeri Kembayat yang taat sentiasa bersama-sama dengan baginda ketika susah dan senang. Okey, adik-adik. Bagaimana pula bentuk soalan syair bidasari? Okey, ada 3 soalan yang dikemukakan. Soalan yang pertama ialah merujuk kepada soalan yang berkaitan dengan maksud baris ataupun rangkap. Yang ini 2 markah ya. Soalan yang kedua ini ialah tentang soalan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. So yang ini 3 markah diperuntukkan. Dan soalan yang terakhir ialah soalan aspek komsas, 4 markah diperuntukkan. Dan biasanya untuk komsas ini yang ditanya ialah yang berkaitan dengan tema, persoalan, nilai dan juga pengajaran. 4 perkara ini adik-adik, 4 elemen ini perlu dikuasai dengan sebaik-baiknya. Anda tidak ada alasan untuk tidak memahami elemen komsas yang telah saya katakan tadi. Okey, kita lihat contoh soalannya. Okey, nyatakan ciri-ciri raja di negeri Kembayat berdasarkan rangkap kedua syair. So yang ini ada 2 markah. 2 markah jawapan terdapat dalam rangkap yang kedua. Ini. Okey, jadi jawapan yang terdapat dalam rangkap kedua ni, pelajar tak boleh salin bulat-bulat. Anda tidak boleh salin bulat-bulat. Anda mesti ubah suai, ambil isi, ambil ciri raja tu dan jawab dalam bentuk ayat yang lengkap. Prosa biasa. Okey, prosa biasa, bukan prosa klasik ya. Bukan prosa klasik, bukan jawapan yang terdapat dalam syair bidasari. Okey. Tak boleh ikut gaya bahasa syair, tak boleh. Mesti dalam bentuk gaya bahasa yang biasa. Okey, cukup beri satu contoh ya. Okey, macam ni. Okey. Berdasarkan rangkap kedua syair, raja di negeri Kembayat digambarkan seorang yang pandai atau bistari dan tangkas. Jadi jawapan pandai, tangkas, anda telah dapat 2 markah. 2 sudah isi. Namun demikian, pelajar perlu tambah lagi 1. Tambah dengan jawapan adil. Jadi ada perkataan pandai, tangkas, adil. Ada 3 isi yang telah anda berikan. Pastikan jawapan kamu seperti yang ditunjukkan dalam PowerPoint ini. Tidak ada kesalahan ejaan, tidak ada kesalahan tata bahasa dan anda akan dapat 2 markah penuh. Boleh kan? Okey, soalan yang ada lagi pula. Yang ini. Yang ini adalah contoh jawapan yang tidak lengkap. Yang ini dapat 1 markah sahaja kerana calon hanya memberikan 1 sahaja ciri raja di negeri Kembayat. Kurang 1 kan?
Jadi pastikan Anda dalam tu kalau ada 3 isi, Anda berilah sampai 3 isi. Boleh? Okey, soalan keempat. Pemimpin sesebuah negara seharusnya sentiasa peka terhadap apa-apa kemungkinan sekiranya negara dilanda bencana. Pada pendapat anda, apakah persediaan awal yang boleh dilakukan oleh seseorang raja sebelum negeri dilanda malapetaka? Nah, jawapan pelajar mesti tindakan yang diambil oleh seseorang raja. Bukan tindakan seorang pemimpin ataupun Perdana Menteri ke, pengurusi ke, bukan. Ataupun tindakan seorang pemimpin di rumah ataupun ibu bapa, bukan. Bukan tindakan ibu bapa, bukan tindakan pemimpin negara, Perdana Menteri ke, bukan ya. Yang ini ialah tindakan seseorang raja. Okey, tindakan seorang raja. Okey. Baik. Okey, saya berikan kepada anda contoh jawapan yang cukup lengkap. Yang ini saya telah berikan kepada anda 3 isi. Pertama, merancang strategi untuk menghadapi bencana bersama-sama dengan pembesar negeri. Yang kedua, bersedia dengan pelbagai senjata untuk menghadapi ancaman musuh. Yang ketiga, menyediakan kelengkapan asas. Ada 3 isi penting di sini dan anda perlu tulis jawapan itu dengan lengkap dan gramatis seperti yang sedang kamu lihat sekarang ini dalam paparan PowerPoint ini. Mudah kan? Okey, soalan yang terakhir iaitu soalan yang tentang aspek Komsas. Huraikan 2 persoalan yang terdapat dalam syair tersebut. Okey, dalam soalan ini adik-adik, soalan hanya minta dua kan. Tetapi pada saya pelajar perlu ada sikap tamak. Tamak bukan tamak yang tak bagus ya. Tamak dalam maksud saya adalah tamak markah. Kalau 2 persoalan diminta, pelajar perlu beri sampai 3 persoalan. Barulah betul. Okey, tengok kat sini. Ini adalah contoh jawapan yang cukup mantap adik-adik. Kat sini tengok tu. Tengok. Persoalan yang pertama, persoalan kebijaksanaan memerintah sebuah negeri. Yang kemudian perlu hurai. Yang kedua, persoalan ketaatan kepada raja. Itu pun perlu hurai. Yang ketiga, persoalan keadilan dalam pemerintahan sebuah dalam syair tersebut. Okey, yang ini pun perlu juga hurai. Jadi, pernyataan, persoalan dan juga huraian 2 markah. Soalan balik, pernyataan persoalan ditambah dengan huraian itu akan anda mendapat 2 markah penuh. Jadi, walaupun soalan minta 2 persoalan, tetapi pelajar perlu kemukakan sekurang-kurangnya 3 persoalan termasuk huraian yang tepat. Barulah anda mendapat 3 markah dalam tangan. Nah, semoga perkongsian hari ini memberikan manfaat kepada semua calon SPM 2020. Akhir sekali daripada saya, duduk di rumah, jaga diri, sehat selalu. Bye-bye. Jumpa lagi.